Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi ingin membentangkan tajuk mengenai metafizik. Sebelum kami memulakan pembentangan kami ingin mengenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama, Nuaina Nabihah binti Cik Kahadi, Amila Syahidah binti Ayub, Ahmad Bahaki bin Muhammad Samsudin, Nur Aliyah Afrina binti Muhammad Halizan, Nur Afifah Zulaika binti Muhammad Razi. Metafizik merupakan cabang daripada ilmu falsafah yang mengkaji sifat realiti. Perkataan metafizik hasil daripada dua gabungan iaitu meta dan fizik. Meta bermaksud melampaui, melebihi, di atas dan tingkatan atas, manakala fizik pula memberi maksud perkara atau alam yang bersifat material ataupun fizikal. Metafizik pula bermaksud sesuatu yang melampaui sempadan dan batasan fizikal. Metafizik cuba menjawab persoalan-persoalan yang jauh melampaui penyiasatan saintifik serta bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada sebab dan akibat. Misalnya, persoalan yang melibatkan apa itu alam semesta, adakah Tuhan itu wujud dan apakah itu kehidupan, umumnya dikenali sebagai falsafah ketuhanan. Menurut Aristotle dalam bukunya Metafizika menyatakan bahawa metafizik adalah suatu kajian di peringkat yang paling abstrak atau paling umum mengenai sesuatu perkara atau sesuatu fenomena yang berkaitan dengan alam, sama ada alam natural ataupun alam semula jadi. Metafizik tidak boleh ditentukan wujud atau tidak dapat disahkan melalui real, tidak dilihat dari sudut ruang dan waktu dan tidak dapat mengenali fenomena itu dengan cara biasa. Kajian metafizik adalah satu kajian peringkat kedua. First order merujuk kepada perkara atau alam fizikal, manakala second order study or second order thinking adalah jika sains itu dianggap berada di objek level, maka falsafah sains berada di meta level. Kajian metafizik bebas mengkritik ilmu sains, bukan dari segi kandungan dan teori sains itu, tetapi dari segi batasan ilmu dan hubungan sains dengan bidang ilmu yang lain. Pengertian utama metafizik terbahagi kepada dua. Yang pertama berunsur falsafah dan yang kedua keagamaan atau luar alam nyata. Teori kajian metafizik terbahagi kepada dua iaitu materialism dan idealism. Materialism menegakkan kebenaran kewujudan benda dan perasaan, pemikiran dan fenomena fizikal yang dihasilkan daripada aktiviti benda, manakala idealism pula menyatakan semua benda material adalah idea atau bentuk idea fenomena mental adalah penting dan benar. Sistem-sistem metafizik dan keagamaan terbahagi kepada lima iaitu atheism, agnosticism, theism, monotheism dan polytheism. Persoalan bagi kajian ini ialah apakah kaitan metafizik dengan keagamaan, seterusnya apakah sistem-sistem metafizik dan keagamaan, serta adakah konsep ketuhanan yang dikaitkan dengan metafizik berbeza mengikut kefahaman. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti kaitan metafizik dengan keagamaan, seterusnya mengkaji sistem-sistem metafizik dan keagamaan serta merumuskan konsep ketuhanan yang dikaitkan dengan metafizik mengikut kefahaman. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kaitan metafizik dengan keagamaan. Metafizik merupakan satu fenomena di luar alam nyata. Pada asasnya, realiti itu juga bukanlah hanya terhad kepada yang bersifat jasad yang boleh diketahui melalui kaedah rasional dan empirikal sahaja. Malah, realiti itu juga terdiri daripada sesuatu yang bersifat bukan jasad, iaitu yang bersifat kerohanian. Bagi membuktikan hal ini, perkara yang boleh diketengahkan adalah benda gaib seperti roh atau kewujudan makhluk-makhluk lain tidak boleh dinyatakan melalui deria yang bukan rasional dengan empirikal. Ahli metafizik cuba untuk memahami jenis-jenis zat yang bukan benda, iaitu dalam kefahaman hakikat bukan benda seperti Tuhan, malaikat, roh serta pengalaman kerohanian yang sukar untuk dijawab secara kualitatif dan kuantitatif. Sebagai contoh, hidup selepas mati, syurga dan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amila Syahidah binti Ayub, nama matrik 073031. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem-sistem metafizik keagamaan mengikut fahaman atheism. Sebagaimana yang anda tahu, atheism ini bukanlah jenis agama seperti Kristian ataupun Islam. Atheism ini adalah kepercayaan bahawa tidak ada Tuhan. Ramai orang mempunyai kepercayaan ini, tetapi sesetengah orang lebih jelas mengenainya daripada yang lain. Atheis pertama di sini adalah orang
yang tidak ingin percaya kepada Tuhan kerana mereka tidak mempunyai bukti. Tetapi lama-kelamaan, beberapa ahli pemikiran memutuskan untuk menyatakan secara terbuka bahawa mereka tidak percaya kepada Tuhan. Friedrich Nietzsche adalah salah seorang ahli falsafah yang percaya bahawa Tuhan telah mati dan kejutan ini menyebabkan perubahan dalam nilai-nilai barat. Perubahan dari nilai ini membawa kepada peralihan daripada agama Kristian dan kenyataan Nietzsche adalah sebahagian besar daripada perubahan itu. Ateism adalah kepercayaan bahawa tidak ada Tuhan. Kepercayaan ini adalah perkara biasa dalam kalangan orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang dipercayai oleh orang ramai dalam masyarakat. Ia berlaku semasa zaman kesedaran apabila ramai orang mula mempersoalkan tentang agama dan kepercayaannya. Ateis kini sering menggunakan istilah yang lebih khusus seperti antitheism untuk menggambarkan kepercayaan mereka. Sesetengah orang berpendapat bahawa tidak ada alasan yang kukuh untuk percaya kepada Tuhan kerana tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa dia itu wujud. Dan orang sentiasa dalam kesakitan dan beberapa masalah logik dengan percaya kepada Tuhan terlalu sukar untuk diselesaikan. Kefahaman mereka ini mengatakan bahawa tidak ada Tuhan kerana Tuhan tidak mempunyai tubuh fizikal yang boleh dilihat atau rasa. Di samping itu, terdapat banyak masalah di dunia yang menunjukkan bahawa Tuhan yang maha berkuasa dan baik itu tidak wujud. Sebagai contoh, dengan adanya kejahatan dan kesengsaraan di dunia menunjukkan bahawa Tuhan yang mempunyai kuasa mutlak dan bersifat baik itu tidak wujud. Seandainya ada Tuhan yang maha berkuasa, mutlak dan bersifat baik itu, dia sepatutnya dapat menghalang kejahatan dan kesengsaraan daripada berlaku. Akhir sekali, ada hujah yang mengatakan Tuhan hanyalah ilusi yang mereka tidak dapat mengesannya dengan panca indera ataupun mesin. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang fahaman agnostisisme. Agnostik berasal daripada dua perkataan Greek iaitu A dan gnostik. A bermaksud tidak, manakala gnostik pula bermaksud tahu. Maka, gabungan antara kedua perkataan tersebut bermaksud tidak tahu. Fahaman agnostisisme merupakan satu kepercayaan golongan yang meragui tentang kewujudan Tuhan. Malah, mereka beranggapan bahawa kewujudan Tuhan tidak diketahui oleh sesiapa. Berbeza pula dengan fahaman ateisme. Ateisme adalah kepercayaan bahawa tiada Tuhan, manakala agnostisisme pula tidak mampu mengetahui kewujudan Tuhan. Mereka yang berfahaman agnostisisme pula tidak pasti apakah jawapan yang sebenar di sebalik persoalan kewujudan Tuhan. Seterusnya, kefahaman teism. Teism ini bermaksud kepercayaan pada satu Tuhan semesta sebagai pencipta dan pemerintah alam. Secara umumnya, teism ini adalah kepercayaan tentang kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Tidak ada satu jenis teism dan tidak kira berapa ramai orang yang mempercayainya. Dari segi pemahaman individu, kepercayaan teism ini membawa konteks yang luas terhadap Tuhan mereka. Golongan fahaman ini mempercayai akan kewujudan Tuhan walaupun kewujudannya mungkin tidak dapat dikesan melalui cara-cara biasa seperti panca indera kita yang 5 atau akal kita yang syena dan sebagainya. Namun demikian, mereka tidak boleh menafikan bahawa sememangnya Tuhan itu wujud kerana itu merupakan sebahagian daripada hakikat realiti agama. Teism ini juga merupakan sebahagian daripada kajian teologi iaitu ilmu ketuhanan. Teism ini terbahagi kepada dua aliran fahaman, antaranya ialah monoteism dan polytheism. Monoteism adalah kepercayaan kepada satu Tuhan. Setengah agama seperti Kristian dan Islam percaya bahawa hanya ada satu Tuhan. Polytheism pula bermaksud kepercayaan kepada Tuhan yang banyak. Agama yang mengamalkan kepercayaan teism adalah Yunani, Babylon dan Hindu. Secara keseluruhan, fahaman teism itu mengatakan bahawa Tuhan itu wujud tetapi tidak diberi perincian tentang kewujudan Tuhan. Monoteism dan polytheism merupakan perincian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Zulaika binti Muhammad Ruzi. Nama matrik 073113. Saya akan menerangkan tentang fahaman monoteism. Mono secara literal membawa maksud satu atau tunggal yang berasal dari istilah Yunani. Manakala teism pula terbentuk dari dua perkataan theo dan ism yang merujuk kepada maksud Tuhan, dan ism pula membawa konotasi ideologi. Secara keseluruhannya, monoteism membawa maksud sebagai konsep kepercayaan penyembahan Tuhan yang satu. Kepercayaan ini akan menjadikan manusia takut untuk melaksanakan perkara-perkara yang dimurkai Tuhan, serta takut kepada hal-hal yang merosakkan dirinya sendiri dan merosakkan orang lain. Kepercayaan monoteism di dalam sesuatu agama menjadi teras kepada doktrin ketuhanan dan menjadikan sesuatu agama itu tergolong di dalam golongan agama langit atau agama kepercayaan.
Monoteism juga dari satu sudut dipandang sebagai satu nilai sejagat kerana secara logiknya tidak ada agama yang mahu digolongkan ke dalam klasifikasi agama yang menyembah bermacam-macam Tuhan. Antara contoh agama yang mengamalkan sistem ini ialah Kristian, Sikh dan Islam. Terdapat pelbagai pendapat dalam asal-usul sebenar monoteism. Antaranya pendapat Ris di mana monoteism merujuk kepada penyembahan Akhenaten, salah seorang Firaun kepada Tuhan Matahari yang dikenali sebagai Amun. Ada juga yang berpendapat ianya berasal daripada Musa. Pada hakikatnya, terma monoteism muncul pada tahun 1680 yang digunakan oleh Henry Moore. Faktor kemunculannya adalah berikutan mempertahankan agama Kristian daripada agama-agama lain dan terutamanya ajaran Yahudi. Monoteism juga terbahagi kepada beberapa jenis, antaranya ialah monoteism praktis, iaitu kepercayaan kepada satu Tuhan yang disembah, akan tetapi tidak menafikan kewujudan dewa-dewa. Seterusnya, monoteism spekulatif, iaitu kepercayaan yang mempercayai kewujudan satu Tuhan yang asalnya terdiri daripada Tuhan-Tuhan lain. Kemudiannya bergabung sehingga tinggallah hanya satu Tuhan sahaja. Monoteism teoretikal, iaitu kepercayaan bahawa Tuhan adalah satu dalam teori, tetapi dalam amalan percaya kepada lebih daripada satu Tuhan. Akhir sekali, monoteism murni iaitu fahaman bahawa Tuhan itu satu atau tunggal dari segi kuantiti, sifat secara teori, amalan, pemikiran dan penghayatan. Seterusnya, fahaman politism. Politism berasal dari bahasa Yunani iaitu poli dan theo yang membawa maksud banyak Tuhan. Politism adalah istilah yang digunakan untuk membawa erti yang berlawanan dengan istilah monoteism. Politism merupakan satu bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan. Ukuran politism adalah lebih dari aspek cara dan ritul penyembahan seperti dewa dan dewi yang dipuja di kuil bersama dengan upacara dan mitologi tertentu. Contoh-contoh agama yang mengamalkan kepercayaan ini adalah seperti agama Hindu, Buddha, Shinto, Yunani Purba dan agama tradisi orang Cina. Politism di dalam agama Hindu, mereka memilih Tuhan serta menyembah Tuhan itu dan tidak memberikan taraf yang sama dengan dewa-dewa lain. Walaupun mereka juga menghormati dewa-dewa lain, mereka tidak menganggap dewa-dewa ini sebagai milik mereka. Sebaliknya, orang lebih dekat dengan Tuhan yang mereka pilih daripada semua Tuhan yang digambarkan dalam agama Hindu. Seorang Hindu yang taat sama ada penyembah Rama, Krishna, Durga, Hanuman atau mana-mana dewa lain dengan cepat menyedari kewujudan semua Tuhan lain. Dalam hati, setiap Hindu percaya bahawa ini hanyalah manifestasi dewa tertinggi. Oleh kerana maha tinggi ini tidak dapat dicapai, dia dengan mudah memilih salah satu dewa. Pada yang sama, dia menyedari bahawa Tuhan yang disembahnya mempersembahkan salah satu aspek dari Yang Maha Esa. Inilah sebabnya orang Hindu begitu bertolak ansur dan bersedia menerima pendapat agama lain. Sebahagian sarjana membahagikan politism kepada dua aliran. Pembahagian utama politism adalah antara politism lembut dan politism keras. Politism yang keras bermaksud kepercayaan membahawa Tuhan-Tuhan adalah makhluk yang berbeza, entiti yang berbeza, nyata dengan sifat dan nilai ketuhanan mereka sendiri. Manakala politism lembut merujuk kepada kepercayaan bahawa Tuhan adalah satu entiti tetapi ditafsirkan dari sudutnya berbeza. Rumusan yang dapat kami simpulkan mengenai tajuk kami iaitu metafizik ialah yang pertama, falsafah pertama yang merujuk kepada karya purba iaitu Aristotle, dan ia telah menjelaskan mengenai sesuatu yang menjangkau alam fizikal, alam kebendaan. Aristotle telah memberi pendapat bahawa sesuatu yang menjangkau fizikal itu ialah pemikiran manusia. Dan yang kedua, selain itu, metafizik merupakan ilmu yang membahaskan sesuatu perkara yang menjangkaui sempadan fizikal manusia. Ini dapat dilihat bagaimana para ilmuwan, pengkaji, pengumpas dan membicarakan ilmu ontologi, kosmologi dan psikologi demi kepentingan ilmu sejagat, sedangkan ia berada di luar batasan fizikal manusia. Sehubungan dengan itu, ilmu-ilmu metafizik juga mendidik manusia akan penggunaan potensi otak secara optimum. Namun, ia wajiblah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak menjadi golongan-golongan yang melampaui batas, agar kita tidak hanyut dalam fahaman-fahaman yang boleh mengganggu ketauhidan mukmin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, metafizik boleh ditafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Sekian daripada kumpulan kami, metafizik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.